Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel aku guys, Awi Kreatos. So, korang nampak aku macam lain sikit sebab aku baru je buat kerja tengah-tengah panas tadi ni guys. So, sebabkan aku dah rindu sangat dengan korang, nak bercerita dengan korang dengan pakai baju uniform kerja aku ni, yang berkebun ni. Aku terus je buat konten. Jadi guys, apa khabar korang semua? Aku mendoakan korang senantiasa dalam keadaan sehat dan dikurniai rezeki yang berlimpah-limpah untuk para subscriber aku yang dari keluarga TikTok maupun daripada viewer-viewer dimanapun korang berada. Jadi dan sebelumnya juga aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Ya Allah, terima kasih banyak. Subscriber aku naik sedikit demi sedikit. Ini semua sebab korang support aku dan anak-anak bulus aku. So, jadi guys, kat sini aku nak menegur siapa juga sahabat-sahabat keluarga TikTok aku. Iaitu Ziggy, Mami, hai Mami, terima kasih dah subscribe. Dan korang semualah yang ada dalam family TikTok aku yang dah berbaik hati follow aku dan subscribe channel YouTube aku. Aku sangat berterima kasih dan sangat menghargai korang semua. Jadi guys, jadi dengan itu korang dah membantu aku dan anak-anak bulus aku yang sekarang ni tengah memerlukan sangat bantuan. Tapi kat sini macam aku cakap, aku bukan nak minta korang derma pun. Aku cuma nak minta korang bantu aku dengan subscribe channel aku dan like video-video aku. Juga mengesakan atau mengongsikan video-video aku kepada pada kawan-kawan korang semua, kawan-kawan terdekat pun dulu tak apa. Okey. Jadi guys, macam biasa di kali ini aku nak membawakan cerita di mana cerita ni aku dapatkan daripada Kisah Benar 123 blogspot.com. okey. Dan kisah ini agak singkat. Jadi aku akan mencampurkan dua cerita, iaitu satu cerita yang dari aku kutip dari Kisah Benar dan satu lagi berdasarkan pengalaman aku sendiri. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kita layan. Santuy. Jadi guys, di mana cerita ini ialah terjadi di quarters KLIA, tapi ini pada tahun yang lama-lama tu guys. Pada tahun tak silap aku 1998. Di mana quarters KLIA ni banyak dihuni oleh pekerja-pekerja, atau di mana quarters KLIA ni berdiri dan dihuni oleh para kejap aku dah lupa lah guys. Okey guys, jadi guys, di mana kisah ini terjadi pada tahun 1998. Ketika itu kejadian itu berlaku di kompleks KLIA, yang di mana kaki tangan awam berpindah ke situ pada tahun itu ya guys ya. Dan dulu tempat itu adalah kebun-kebun sawit tau. Dia macam masih tahun lama-lama ni kan, belum terbangun lagi banyak bangunan-bangunan yang megah macam sekarang ni. Jadi di mana KLIA ini adalah terletak di sempadan di antara Sepang, Selangor dan Nilai dan juga Negeri Sembilan. Korang mesti dah tahu kan? Di mana penulis ini mengongsikan cerita ini yang didapatinya daripada salah seorang kawannya yang bernama Oma. Oma ni mengongsikan cerita dia. Dia adalah penduduk di persekitaran quarters KLIA tersebut. Jadi Oma ni menceritakan di mana pada satu malam seorang peniaga burger yang bernama Atoy. Atoy ni bukan nama sebenar ya guys ya. Jadi Atoy ni bercerita, dia menceritakan pengalaman dia di saat dia pernah jual burger di satu malam tu, yang di ketika itu masih tak banyak lagi kedai ataupun gerai untuk memberi makanan di malam hari. Jadi bila mana Atoy adalah salah satu daripada di antara 4 kedai makan yang berniaga di malam hari. Jadi guys, Atoy mengongsikan pengalamannya di mana di saat itu adalah tepatnya pada malam Jumaat Kliwon guys. Aku pun tak faham kenapa kalau malam Jumaat Kliwon mesti banyak keseraman yang berlaku. Apa kaitannya ya kan? Tapi kalau daripada guys-guys yang tahu macam apa pada kisah sebenar malam Jumaat Kliwon ni, boleh share kan dekat ruang komen aku ya guys. Jadi guys, di mana Atoy ni biasanya berniaga sampai lewat malam, tapi kadang-kadang dia berniaga sampai pukul 1 malam macam tu. Tapi dikenakan pada hari itu dia rasa macam tak banyak orang dah kulu kilir, dah tak banyak orang yang nak membeli. So dia bercadang untuk menutup awal. Di mana di sela-sela dia tengah menyusun barang-barang dia nak menutup kedai ni guys, tiba-tiba pula ada satu suara datang yang ingin mengorder burger.
Di mana suara itu berkata macam, bang, burger satu bang. So tapi atau di saat dia mendengarkan suara orang nak minta order tu, dia sempat terfikir, kenapa tak ada bunyi tapak kaki, tiba-tiba ada orang suara je datang nak mengorder. Tanpa dia menoleh kepada customernya, sebab dia dari stall burger tu kan, stall burger kan kaca kan, jadi dia boleh nampak lah bayangan macam ada orang berdiri kat situ. So sambil dia nak membuat, dia buat kerja tanpa menengok rupa customer dia. Jadi dia terus saja buat. Bila mana dia dah buat, dia dah siap, so dia kata dengan customer dia tu, ni bang, malam ni saya bagi bonus, abang bayar satu, saya bagi dua. Harga RM2 je, tapi abang dapat 2 burger. So dia bagi bonus lah sebab dah tutup kedai. So di mana selepas itu, masa dia nak mengepas kepada customer dia tu pun beralih daripada stall yang dia nampak tu, bayangan dari stall tu, mengalih ke tepi untuk mengambil burger yang dia dah order. Bila mana atau ini melihat ke arah customernya tu, betapa terkejutnya guys. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak satu sosok tubuh tapi tanpa kepala guys. Jadi guys, sambil menyebut dengan ya Allahu Akbar kata dia pun tiba-tiba merasakan badannya lemah lunglai dan tergeletak kat tepi jalan tu juga, dan dia pengsan kat situ. Sehinggalah esok paginya Ato ini telah dikejutkan oleh orang yang lalu lalang dekat situ, dan Ato pun menceritakan kisah seram yang dialaminya tadi malam tu guys, di mana kisah ini memang masih segar lagi dalam ingatan penghuni komplek KLIA yang berada di situ ketika itu sehinggalah sekarang guys. Dan itu adalah satu tragedi ataupun legenda dari cerita seram yang pernah terjadi di area KLIA Quarters. So guys, bersambung dengan cerita aku yang kedua, yang ini berdasarkan dengan pengalaman aku sendiri, di mana dulu aku ada 2 kebun. Yang satu yang dekat aku duduk tinggal ni, yang satu lagi ada jarak dari sini ke kebun aku tu kalau naik motor dalam 10 minit macam tu lah. So dalam kebun aku tu, pada masa tu aku baru set up kebun aku tu. Jadi aku ada 3 orang pekerja dekat sana aku tinggalkan, sebab aku ada buat pondok lah untuk mereka tinggal. Siap dengan tilam, siap dengan dapur, siap dengan kelambu semualah. So di mana bila masa diorang tinggal kat situ, semasa kita orang baru nak set up kebun, jadi diorang pun tinggal kat situ sebab banyak barang-barang yang ada di situ yang contoh macam mesin-mesin semua itu perlu dijaga. Jadi diorang pun memvolunteerkan dirilah untuk menjaga mesin-mesin aku tu dengan tidur dekat kebun aku tu. Jadi guys, di mana bila diorang tidur dekat situ, tiba-tiba pukul 2 pagi diorang call aku. Dia kata, Kak datanglah kat kebun Kak. Kenapa Kak, tolonglah. Dia kata, aku cakap, kenapa, ada apa korang ni, kenapa, okey ke, ada orang mencuri ke? Tapi diorang mengadu, tak ada Kak, tapi ni lagi parah. Jadi diorang suruh aku datang kat kebun. Dia kata datang bawa abah aku sekali. So abah aku ni masa tu masih sehat lah, dah lama kan, ini kira-kira dalam 5-6 tahun lepas lah. Jadi masa tu abah masih sehat, dan aku dengan abah bercadang nak pergilah ke kebun tu nak tengok keadaan. Kenapa yang bunyi diorang call tu caranya macam emergency sangat. Tapi guys, bila mana belum lagi sempat aku dengan abah aku bergerak, diorang dah sampai kat rumah. Lepas tu aku cakap, la ilaha illallah, kenapa korang ni? Cakaplah. Diorang mengaku dengan aku, diorang mengatakan di mana, diorang kata kak nak tahu dekat kebun tu kenapa? Kita orang dengar tapak kaki orang jalan daripada ada pintu depan pondok. Bila kita orang buka dekat pintu ke depan, kita orang dengar dekat belakang pula bunyi tapak kaki. Memang kebun kan, kalau lalu memang dengarlah bunyi rumput tu, macam rumput, tapak kaki di atas rumput, orang berjalan di atas rumput. So bila mana aku dah lepas tu bila kita orang pergi belakang, ada bunyi tapak kaki tu ke atas atap Kak. Dia kata, gila, mana ada orang yang jalan macam tu. So diorang pun kelang kabut berlari. Lepas tu diorang mendengar bunyi siulan. Jadi dia pun macam ketakutan sangat tu, pasal diorang belah dari situ terus datang ke rumah aku. So bila mana aku dah macam tu, diorang ngajak aku, jomlah ke kebun Kak, nanti mesin tak ada yang jaga. Jadi bila aku dah bertukar pendapat, aku dah berbincang dengan bapak aku pun mencadangkan tak apa, suruh diorang semua balik, kita berdua tidur kat kebun. So aku dengan bapak aku tidur dekat kebun tu. Jadi malam tu di mana kita orang tidur kat kebun tu, alhamdulillah tak ada terjadi apa-apa guys. Cuma aku pernah mengalami beberapa kejadian seram juga kat sana. Jadi kalau korang nak tahu, tekan part kedua dari video aku ni ya.
So sampai di sini dulu untuk menjimat duration kita supaya tak terlalu lama. So korang tak adalah boring sangat mendengar celoteh aku ni kan. Jadi jumpa lagi di next video aku guys ya. Dan jangan lupa like, subscribe and share video-video aku. Dan aku menghargai sangat. Semoga korang semua dilimpahkan rezeki yang banyak yang dah menyupport aku. Tolonglah guys support aku. Bagikan video-video aku ni ke kawan-kawan baik korang, kawan-kawan terdekat korang. Okay. So terima kasih. Jumpa lagi di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuy.